perlu kita galakkan. Jadi biarkan anak-anak, jangan katakan anak-anak itu mesti belajar berterusan tanpa bermain. Ini diperlukan. Ini kita latihan itu. Kemudian BELA iaitu amalan hariannya. Amalan harian ibu bapa mesti pastikan bagaimana misalnya anak-anak itu cinta kepada guru misalnya. Bagi saya, untuk betul-betul kita nak melahirkan generasi yang ada barakah dalam ilmu, mesti cinta pada guru. Jadi permasalahan yang sekarang kita dapat laporkan atau dilaporkan di media masa misalnya, ada situasi-situasi misalnya keadaan sekolah dibakari, mak-mak sekolah dibakari. Jadi ini ataupun peralatan sekolah dibakari, ini tidak ada unsur-unsur amalan cinta kepada perasaan sekolah. Jadi ini ibu bapa mesti membimbing perkara ini. Kemudian amalan tadi J, jaringan. Saya harapkan ibu bapa mesti menggalakkan jaringan. Jaringan misalnya menggalak anak-anak berkomunikasi antara semua bangsa yang ada di sini. Jadi dia berinteraksi. Di situlah kita menggalakkan perpaduan, tiada polarisasi. Begitu juga kita mengharapkan ibu bapa memberi contoh yang baik ke arah jaringan ini, networking. Begitu juga guru-guru. Jadi semuanya memainkan peranan. Begitu juga masyarakat. Kemudian kita lihat juga, tadi saya katakan BELAJ, A pula. A ialah dia kata sikap hariannya. Mestilah ada amanah, bersih, cekap dan dedikasi. Jadi guru mesti amanah menjalankan tugasnya, mesti bersih menjalankan tugas sebagai profesi guru. Jangan sebagai contoh misalnya diselit-selitkan dalam hal-hal politik dalam belajar, misalnya berbagai lagi. Cekap menyampaikan ilmu, cekap untuk membiasakan kemahiran-kemahiran tertentu, cekap menjalankan misalnya sikap yang sesuai sebagai guru, bukan setakat guru ambil gaji akhir bulan saja. Kalau boleh misalnya sikap guru, misalnya kalau contoh guru dahulu selalu pergi ke rumah ibu bapa, meninjau anak-anaknya di rumah kediamannya. Ini mau sikap yang bersih lah, yang patut ini. Dan tadi amanah, bersih, cekap dan dedikasi. Dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Jangan separuh jalan saja. Jangan misalnya untuk sebagai batu loncatan. Jangan misalnya ini buat sementara, lepas tu ada kerja yang lain yang lebih baik, tinggalkan profesi perguruan ini. Ini memang ada berlaku. Begitu juga ibu bapa mesti memastikan bahawa anak-anak guru itu menjalankan amanah, bersih, cekap. Begitu juga anak ibu bapa sendiri. Dan akhirnya R, saya mengharapkan ibu bapa khususnya memberi panduan kepada anak-anak. Begitu juga guru mesti rajin dan reda. Rajin menjalankan tugas masing-masing. Jangan rasa mual atau rasa tak mau menjalankan tugas. Ibu bapa mesti rajin, misalnya datang sekolah, bertanya hal-hal pendidikan anak-anak, dan akhirnya reda itu. Jadi inilah proses penghayatan pelajar sepanjang hayat, bukan setakat belajar untuk peperiksaan. Okey, lengkap sekali belajarnya. Okey, Profesor Ibrahim pula dengan agak ringkasnya, peranan masyarakat dan peranan pelajar itu sendiri pula bagaimana untuk membantu guru tu supaya dapat mengeksploitasi guru tu dan dapat kebaikan atau benefit yang lebih banyak daripada proses pembelajaran itu sendiri. Ya, masyarakat hanya dapat memain peranan yang berkesan apabila masyarakat memahami peranan masyarakat sendiri, peranan guru. Itu sebabnya segala-galanya perlu berlangsung serentak. Jadi ada beberapa institusi dalam mana-mana masyarakat pun, institusi sekolah, institusi ibadat, institusi community itu sendiri, institusi kerajaan, sektor swasta dan sebagainya, dan semuanya patut memain peranan saling membantu, dan institusi pendidikan yang utama ialah keluarga, masyarakat dan sekolah. Jadi ketiga ini penting, dan sememangnya bila kita cakap pasal sekolah, macam persatuan-persatuan keguruan termasuk majlis pemuafakatan PIBG nasional dan sebagainya.
ilmu yang ada dalam masyarakat ini tak patut ada hanya pada satu kumpulan. Dia kena ada pada semua sekali, baru dia dapat memain peranan yang penting. Contohnya, contohnya pakar-pakar sains kognitif membicara dan mengongsi maklumat bahawa setiap manusia itu punyai lebih daripada 100 bilion neuron sel untuk memikir di dalam otaknya, dan setiap sel tu dia adalah berhubungan dengan sel-sel lain dan sebagainya. Dan mereka juga berkata bahawa manusia itu mengguna hanya 10% daripada keupayaannya, potensi memikirnya. Kalau ini merupakan apa yang difahami oleh guru dan difahami oleh ibu bapa dan difahami oleh masyarakat, maka kita tahu bahawa lonjakan untuk masyarakat kita jadi hebat dan lonjakan untuk anak murid itu menjadi hebat nanti terbukalah. Tetapi kita kena hapuskan yang jumut dalam masyarakat, dalam pemikiran masyarakat ini yang dinamakan set minda tu. Umpamanya sekolah menjadi tempat di mana anak murid gagal. Mana boleh begitu. Sekolah menjadi sekolah di mana anak murid semuanya berjaya. Setiap murid di sekolah itu mesti berjaya. Sekolah tanpa kegagalan, satu konsep pendidikan yang telah dipikir di lain tempat tapi belum maju lagi di sini. Sekolah tanpa kegagalan. Anak murid yang tidak gagal. Setiap orang itu mempunyai peluang mencapai potensinya dan berjaya dalam bidang-bidang kepelbagaian kecerdasannya dan kepelbagaian bakatnya. Dan juga mana boleh ada situasi kita di sekolah 9 tahun, 11 tahun, tambah lagi, kemudiannya tidak ada lagi keyakinan diri apabila keluar daripada sistem pendidikan. Itu tak boleh berlaku. Itu sebab salah falsafah dan salah andaian oleh masyarakat, oleh institusi-institusi lain dan oleh guru sendiri apabila tidak melawani masyarakat bila masyarakat salah. Dan masyarakat memegang banyak pegangan yang salah. Umpamanya contoh kalau kita ringkas ke contoh. Kalau kita ambil kelas di dalam masyarakat kita, dalam misi negara yang ketiga dikatakan banyak masalah yang berulang berlangsung, dan masalah yang berulang ini memastikan bahawa jurang sosioekonomi berterusan dan kita ada kemiskinan tegar. Bila kita ada orang golongan miskin yang tegar, kita tak atasi itu, maka peluang bagi anak-anak orang daripada kumpulan yang miskin itu tak dibela. Dan kalau dibela pun secara sekali-sekala saja, bukan secara berterusan untuk memastikan bahawa ia berjaya. Dan jurang ini patut merupakan satu-satu perjuangan Persatuan Guru dan macam-macam yang lain. Contohnya, kita pergi Putrajaya, kita lihat sekolah antara yang terhebat di dunia. Sekolah-sekolah di Putrajaya itu antara terhebat di dunia. Malah di universiti di lain tempat di dunia pun kadang-kadang tidak ada kemudahan begitu. Jadi kita sudah ada kemudahan prasarana yang hebat.